Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Mustika Hadis jilid yang pertama. Kita baru masuk pada bab yang pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut dah sebelum ni, iaitu pasal yang pertama, mengimani Allah dan keesaannya, mengenai Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu kefarduan bagi kita, yang kita sebut dah sebelum ni sekurang-kurangnya di segi ijmal. Kalau orang tanya kita, yakin tak Allah Subhanahu wa taala ada? Hak peringkat kita orang awam ni sekurang-kurang kita kata yakin Allah Subhanahu wa taala ada. Itu hak yakin tu baru peringkat. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Islam, Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam Quran, sekiranya kamu tanya kepada orang Yahudi, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, nescaya kata Allah, mereka akan berkata la yakununallah, mereka akan kata Allah. Jadi kalau kita orang tanya kita, yakin tak tentang Allah Subhanahu wa taala, kita kata yakin Allah yang jadi langit dan bumi. Baru kedudukan kita macam orang-orang Yahudi yang sebahagian yang mereka meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, tetapi disebabkan kesombongan mereka, mereka tak mau nak terima hakikat yang sebenarnya.
Tetapi Allah beritahu dalam Quran, kalaulah kamu tanya kepada orang ahli kitab, tanya kepada orang Yahudi, siapakah yang menurunkan hujan daripada langit dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, nescaya kata Allah, mereka akan berkata Allah. Kita pun sama juga. Kalau orang tanya kita, pasti kita akan jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di segi ijma'nya, kalau orang tanya kita lepas daripada tuntutan fardu ain kita, kita kata yakin Allah Subhanahu wa ta'ala tu ada. Bukti hukum akal, kalau orang tanya kita, buktinya adanya alam ni. Sekurang-kurangnya lepas dah. Sekurang-kurangnya orang tanya kita, yakin tak Allah Subhanahu wa ta'ala tu ada? Kita kata yakin, buktinya adanya alam ni. Dan kalau orang tanya kita pula dalilnya, ini sekurang-kurangnya kalau kita tahu lagi dalil nakli, dalil daripada Al-Quran, memantapkan lagi lah pada kita. Sebagai contoh, dalil daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas. Semua kita pakat tahu. Setengah orang tak tahu juga surah Al-Ikhlas ni. Surah, cuba baca surah Ikhlas ni, tak tahu duk mendengar surah apa, surah Ikhlas. Tak erti nak baca surah Ikhlas. Kita kata Qul huwallahu, tu surah Qul hu, dia kata surah Qul hu. Yang tu saya tahu, Qul hu. Dia tahulah yang tu. Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu ya Muhammad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Zat. Allahus Samad, Allah Subhanahu wa ta'ala tempat tempuan semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini tertumpu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita sebut, kadang-kadang kita takut benda-benda ni termasuk disebut dengan syirik jali. Kita bergantung, kita berharap kepada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tak sembah berhala. Walaupun kita tak sembah berhala, sembah daripada Allah, tetapi kita sembah kepada makhluk-makhluk, kita berharap kepada sesuatu tanpa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun kita nak kena jaga, iaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali yang terang-terang dia hanya bergantung kepada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekurang-kurangnya, tetapi di segi tafsirnya, kalau kita belajar lagi-lagi bagus tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekurang-kurangnya itu fardu kifayah. Kalau kampung kita di Simpang 4, balik pulau ni kada orang ti dah hak sifat 20, lepas dah tuntutan tu. Tetapi hak ijma'nya sekurang-kurangnya kita yakin, sebagaimana kita contoh nak sebut dah hak bulan sudah, cara nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertafakur. Ni dengan menggunakan akal. Beza tentang beribadat, tak boleh pakai akal. Dia ada dalil-dalilnya. Nak sembahyang dia ada dalilnya. Nak rokok dia ada dalilnya. Dalil daripada apa? Bagi kita dalil daripada 4 sumber ni yang kita sebut sebelum ni. Apa dia? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Itu berkait tentang bab syariat. Hak syariat ni kita tak boleh reka-reka, tak boleh kita nak taklid. Itu dalam keadaan hak itu kena ada dalil. Hak peringkat permulaan taklid, peringkat mulaan. Lepas tu pada masa yang sama kita kena belajar. Tetapi berkait tentang awaluddin ma'rifatullah, kita tak boleh taklid, iaitu meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh-penuhnya. Yakin secara jazam, putus. Itu berkait tentang bab akidah, iaitu simpulan, bukan simpulan yang tak mati. Akidah maknanya simpulan. Bab akidah kita ikat itu bukan ikat. Orang kata apa ikat tak mati, kata imam. Ikat yang boleh buka, bukan macam tu. Kita ikat yang tak boleh buka.
kita pegang sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh. Yakin yang macam mana? Yakin 100%. Dalil yang kita pernah sebut dah hak bulan sudah, Allah Subhanahu wa taala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang bermaksud kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah dan Rasul. Kemudian kata Allah, dia tidak rasa ragu-ragu. Kemudian dia berjuang dengan harta jiwanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang sebenar-benar iman. Nanti kita nak kena jaga, kita sebut dah hak sebelum ni, iaitu kita sebut dulu dalil dalam surah As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ilakum liwahid. Yang bermaksud demi sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah satu, tak berbilang-bilang. Kita menafikan juga dalam dua kalimah syahadah kita ucap tiap-tiap kali kita ucap. Tiap-tiap kali tu kita, tuan-tuan, kita main ni, contohnya semayang, kita duk main semayang ni, hakikat semayang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam semayang pun kita tak boleh nak mengingati Allah Subhanahu wa taala, agak-agak kalau tak semayang ingat tak dengan Allah. Semayang bukan lama. Dalam semayang kita tu, kalau kita kata 5 minit, kita bohlah 10 minit. Dalam 10 minit tu kita tipu tak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lama Allah suruh kita semayang, hanya 10 minit tu kira double lah Pak Imam no. 10 minit kira panjang tu, kita tadi tak sampai 10 minit tu. Allah Subhanahu wa taala peruntukkan satu waktu, kita kira 10 minit. Allah Subhanahu wa taala suruh ingat pada Allah. Yang tu pun kadang-kadang kita tipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan Allahu akbar, kita serah, kita selenda di hadapan Allah, kita kata Allahu akbar. Lepas Allahu akbar, hati kita duk layan-layan ingat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu lain tu dia suruh kita ingat-ingat, nak makan nak ingat apa? Nak ingat bini, nak ingat. Tetapi dia nak ni masa kita semayang bagi mengingati Allah SWT. Kalau boleh masa semayang tu kita tak mau ingat dah. Masa 24 jam Allah bagi masa, hanya kita tolong 50 minit bagi kita mengingati Allah SWT. Kita tak mau ingat dah, tuan-tuan. Tapi ingat dah kadang-kadang. Ingat, tuan-tuan. Tak ada bohong ustaz pun ingat. Tu kata ujian, tuan-tuan. Tu ujian kita orang yang semayang, ujian dalam semayang. Hakikatnya semayang ni tak ada siapa nak kacau kita. Orang nak suruh minum tak boleh minum, nak suruh makan tak boleh makan, suruh jawab handphone boleh Tuan Haji? Jawab handphone tak boleh. Tapi ada dulu pada tunjuk di mana ke, di Mekah, di mana ke, di Arab ke, di mana ke. Tengah duk semayang punya telefon jawab. Halo jawab lagi telefon. Tak tahulah mazhab telefon kot. Wallahu a'lam. Nak bercakap hak cakap dunia pun tak boleh. Hanya kita tumpu kepada hak sunat, hak rukun dia, hak sunat abaatnya, hak sunat yang lain tu kita tak boleh. Nak makan tak boleh, nak bersama tak boleh, nak minum tak boleh. Nak bercakap pun bukan hanya bercakap tu dengan satu perkataan. Kalau satu makna tu ada, kalau satu huruf tu ada makna pun batal dah semayang kita. Kalau kita bercakap dalam semayang kita satu huruf contohnya qaf kasrah qi, qaf kasrah qi, maknanya apa? Perintah. Ataupun kita kata wow, maknanya apa? Dan. Kita berkata walaupun satu huruf. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Fiqh Manhaji, ataupun tuan-tuan ada ustaz main mengajar dalam kitab main mengajar di sekolah, di masjid kita ni, sampai perkara-perkara yang membatalkan semayang.
Kitab fiqh manhaji jilid pertama berkaitan tentang bab ibadah, berkaitan tentang bab bersuci, berkaitan tentang bab semayang. Tuan-tuan tengok tentang perkara-perkara yang membatalkan semayang kita. Kita berkata, kita bercakap, walaupun satu huruf ada makna batal semayang kita. Wow maknanya dam. Qaf kasrah qi maknanya perintah. Kita nak kata bercakap pun dia tak bagi. Tapi hati kita ni tu kata dia masih lagi syaitan. Nabi kata bila dengar azan lari cirit-birit iblis tu. Iblis ni dengar azan lari. Dengar iqamah lari. Lepas tu dia mai tuan-tuan. Bayangkan masa semayang pun dia kacau kita, agak-agak dekat nak mati kacau tak? Masa kita kuat, masa kita gagah, masa kita angkat simen 50 kilo 50 kilo ni pun dia mai kacau kita tuan-tuan. Allah boleh angkat 50 kilo je? Tak boleh no? Saya pun tak boleh, tak larat nyangkui sikit pun laki pinggang dah. Nak apa kata Allah ni kita sihat tu pun kita kalah mai bisikan daripada iblis syaitan kita lalu. Kita dibawa pi merata. Lepas tu mai pula lawan pi pula mai pula. Bayangkan ketika sakarat tuan-tuan, agak-agak boleh menang tak tuan-tuan? Ketika tu dia mai rupa ayah kita, mai rupa mak ni, mak Islam tu tak betul ya, jangan dek mengucap lah, tak betul ya. Dia mai merupa saya tuan-tuan, hak saya dah mengajar kat Simpang 4 tu tipu syaitan ni tak boleh muka Nabi kita, dia tak boleh. Yang lain dia boleh bagi rupa tuan-tuan. Mai rupa tu guru kita. Islam tu tak betul jangan dah mengucap dah. Jenuh kita tuan-tuan. Tu kita duk minta lindung. Nabi ajak doa pada kita, Allahumma inni a'udzubika minal iblis wa junubi. Ya Allah, aku minta lindung daripadamu ya Allah, daripada iblis dan juga kuncu-kuncu. Minta lindung daripada Allah. Sebab apa? Sebab syaitan bukan kita nampak. Kalau nampak boleh tumbuk tu imam sebab tak nampak. Allah bagi jadi bukan saja-saja nak uji kita. Bukan Allah bagi jadi bukan saja-saja. Allah Subhanahu wa taala jadikan iblis sebabnya untuk nak uji kita. Asibanas an yutraku wa an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman kepada Allah sedangkan mereka belum diuji? Allah akan uji kita. Selagi mana kita hidup, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ujian mati ya. Mati habis ujian kita. Sama ada di sana balasan, sama ada balasan tu baik ataupun tak baik. Sama ada balasan tu baik ataupun tak baik, tapi kita nak baik lah. Kita nak baik, kita tak mau tak baik. Sebab apa? Sebab di sana tu adalah kehidupan yang betul. Kehidupan yang hakiki, yang sebenar lah, tak sebenar lagi ni. Jadi kita nak mentauhidkan awal-awaludin, ma'rifatullah, awal-awal agama ialah kenal Allah. Caranya ialah bertafakur, melihat, merenung, memerhati segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala bukan pada zatnya. Zat Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un. Tu ulama-ulama, kalau kata ulama salam, serahnya kalau ayat-ayat tu ayat mutasyabih, serah maknanya kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Contohnya Allah bersemayang di atas aras. Contohnya yadullah, tangan Allah. Maknanya serah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Cuma ulama-ulama khalah mentakwil ayat-ayat. Supaya apa? Akibat kita orang awam takut-takut. Kita orang awam, kita kata Allah duduk bersemayang, tangan Allah, takut kita orang nampak tangan Allah. Tangan ni. Maka ulama-ulama khala mentakwil ayat-ayat mutabasyat dengan
Ngikut apa? Dengan taraf Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya yadullah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita orang-orang tak tanya-tanyalah, sebab mai kemudian ni orang akan tanya. Yadullah, tangan Allah. Allah bersemayam. Cuma kalau ulama-ulama salah, sebuah makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita akan sebutlah. Nanti-nanti ni kita akan masuk tajuk dia. Baik. Kita dah sebut sebelum ni. Lepas tu kita sebut pula, kita sambung malam ni, iaitu ayat surah, kita sambung malam ni hadis yang pertama no. Malam ni kita masuk hadis yang pertama. Baik. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumin. Baik. Amin. An Abi Mu'az bin Jabal. An Abi Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Hadis tu hadis kedua. Hadis yang pertama. Baik. An Abi Ma'bad Anil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'az bin Jabal hina ba'atha ila al-Yaman innaka sata'ti qauman ahlal kitab fa iza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa fi riwayati falyakum awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullahu ta'ala wa fi riwayati falyakum awwala ma tad'u ilaihi ibadatullah. Al-Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengar tentang hadis Nabi sampai disebut dengan Nabi Muhammad SAW. Kita jangan lupa berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar saja, tak kira lah siapa sebut ke, kita baca kitab ke, kita baca buku saja, sampai Nabi kita Muhammad kita pun sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak mau di mana hadis yang kita sebut sebelum ni, ketika Nabi nak naik ketubah, tiap-tiap tangga Nabi ucap amin, 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 3 kali amin. Turun di padang ketubah, sahabat tanya Rasulullah, kenapa kata amin, amin, amin 3 kali? Maka Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat, Nabi beritahu juga dekat kita ni, datang kepadaku Jibril alaihissalam yang mendoakan. Jibril doa, Nabi mengaminkan. Agak-agak doa tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang doa tu malaikat Jibril. Yang mengaminkan doa tu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Salah satu doa ialah celakalah di kalangan umatmu yang apabila disebut sahaja namamu tidak berselawat ke atasmu. Nabi kata amin. Itu kita tuan-tuan dengar sahaja orang sebut ataupun kita baca sampai Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi juga bersabda, siapa yang berselawat kepada aku 1 selawat, Allah dan malaikat berselawat 10 kali selawat. Siapa yang berselawat kepada aku 1 selawat, Allah dan malaikat berselawat 10 kali selawat. Bayangkan. Allah malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat kita. Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala pada kita. Malaikat-malaikat selawat, malaikat-malaikat minta pada Allah Subhanahu Wa Taala keampunan ke atas kita. Allah malaikat doa, Allah naikkan darjat kita. Allah ampunkan dosa kita dengan apa? Dengan hanya berselawat ke atas Nabi. Contohnya selalu kita dengar pesanan tiap-tiap minggu Kak Khatib duk pesan. Pada khutbah yang kedua selalu Tok Khatib duk baca. Apa dia? Allah kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selalu kita dulu dengar sampai kita boleh hafal dah ayat Quran ni. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Kalau semayang, Allah kata aqimus salat. Allah suruh kita semayang, agak-agak Allah semayang dah. Allah kata wa antuz zakah. Allah suruh kita keluar zakat, agak-agak Allah keluar zakat dah. Allah suruh kita puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah suruh puasa, Allah puasa dah. Dah. Allah suruh kita pergi haji, Allah pergi haji. Dah, tuan-tuan. Tetapi selawat Allah Subhanahu wa taala mula dulu. Allah mula dulu, lepas tu baru Allah Subhanahu wa taala suruh kita. Ya ayyuhallazina amanu, lepas Allah selawat, lepas tu baru Allah suruh kita, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Allah mula dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah mula dulu, malaikat dan Allah dan malaikat mula dulu berselawat ke atas Nabi. Lepas tu baru Allah Subhanahu wa taala suruh kita. Tinggi dah? Tinggi itu kita tuan-tuan. Dengar saja kita selawat. Orang yang banyak selawat ke atas Nabi, di akhirat besok Nabi kata akan dihimpunkan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika baginda mengutusnya ke negeri Yaman, sebenarnya engkau akan sampai kepada satu kaum ahli kitab. Kemudian apabila engkau menemui mereka, maka serulah supaya mereka meyakini bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Nabi hantar Muaz bin Jabal. Tu Nabi nak hantar pun Nabi tengok sama, Nabi kan pilih. Azan tu Iman? Dah, azan dah. Azan berhenti kan? Sorry. Tak lagi. Ingat dah bangkit nak berhenti dah. Baik. Nabi utuskan Muaz. Nabi utus pun Nabi pilih tuan-tuan. Muaz ni dia ni orang Yaman. Tu Nabi lantik dia jadi orang pi dakwah kepada orang Yaman, sebab dia tu orang Yaman, dia tahu macam kita lah. Kita lah kalau kita ada JK, selalunya kita akan lantik dan JK dia ada masing-masing ada bidang-bidang masing-masing. Dia ni bidang dakwah, sebab apa? Layak bagi dia. Tu kita tuan-tuan nak lantik seorang tu mengikut bidang dia. Sebab apa? Dia pakar bahagian tu. Ni kita lantik bukan bidang dia. Jenuh tuan-tuan. Kita kena cari lantik orang yang bidang dia, orang yang pakar dah bahagian tu. Ni kadang-kadang kita lantik bukan pakar bahagian bidang dia, maka kadang-kadang jadi masalah. Tu kadang-kadang di zaman sahabat, begitu juga zaman sahabat-sahabat, sebab yang mana dicerita satu ketika seorang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sapuan kuf. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, kamu pergi bertemu dengan Sayyidina Ali, kerana Sayyidina Ali selalu bermusafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dia tak jawab tuan-tuan. Walaupun dia tahu, tapi Aisyah radhiyallahu anha dia kata, kamu pergi berjumpa dengan Sayyidina Ali, kerana Sayyidina Ali itu selalu bermusafir dengan Rasulullah. Ketika tu sallallahu alaihi wasallam orang mai tanya Rasulullah, mai tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang cara nak sapu kuf tu, yang kasut yang menutupi buku lali tu. Aisyah radhiyallahu anha jawab, kamu pergi berjumpa dengan Sayyidina Ali. Kerana apa? Sayyidina Ali selalu bermusafir dengan dia. Tu kata
Kita samalah kalau kita ni bukan bidang kita, kalau orang tanya kita kata apa? Wallahu alam. Pi tanya tu imam ah. Ni pi tanya ustaz tu lah. Pi tanya ustaz ni lah, pi tanya tu. Bapa ini bukan bidang saya. Bapa kita bukan bidang kita, kalau kita jawab takut benda-benda tu salah jawapan kita. Tu macam ulama-ulama terdahulu ni, mereka berhati-hati dalam memberi fatwa. Kenapa? Takut-takut bagi fatwa benda tu tak betul, orang akan mengamalkan. Macam mana disebut dengan Imam Malik ketika ditanyanya 50 soalan, hanya 4 soalan sahaja yang dijawab. Kita kadang-kadang orang tanya satu soalan, jawab 10 jawapan. Kita tuan-tuan, kita lebih alim daripada Imam Malik lagi. Baik. Sama sikit ni. Kemudian apabila engkau menemui mereka, maka serukanlah supaya mereka meyakini bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Menurut satu riwayat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah dakwah yang mula-mula engkau kemukakan kepada mereka, yang supaya mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mula-mulalah peringkat pertama kita dakwah orang yang bukan Islam tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana juga Allah Subhanahu wa taala rakam dalam Quran kisah ketika Nabi Yusuf di penjara. Nabi Yusuf dakwah kepada rakan yang bersama dengan dalam penjara tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah berhala-berhala, tidak menyembah tuhan-tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita. Tugas kita nak kena ajak orang supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita di akhirat esok ni kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja-saja kita Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni tuan-tuan, di akhirat besok Allah Subhanahu wa taala tanya kita, terutama orang yang terdekat kita, keluarga kita, yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ni kena jaga pakat-pakat kita takut tuan-tuan dengar ayat ni. Tak lepas kita jiran, kita semuanya kita ajak tentang tunjuk akhlak yang baik. Tu kadang-kadang kita tentang orang Islam ni kadang-kadang akhlak tak baik, dia orang bukan Islam tengok tak tertarik dengan kita. Tu Nabi sebut, dia sebut dalam hadisnya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi ni diutuskan untuk penyempurnaan akhlak kita kena baik. Dalam Quran juga sebut, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kita kena tunjuk akhlak yang baik. Ni kadang-kadang akhlak kita pun buruk, jadi orang bukan Islam tak tertarik dengan kita. Itu Nabi dakwah dengan akhlak yang baik. Sama jugalah kita tengok dalam Quran ketika mana Nabi Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Musa supaya dakwah kepada Firaun. Firaun tu apa? Innahu tagha, kata Allah. Firaun ni melampau. Melampau dia apa? Sampai mengaku Tuhan. Tara Firaun pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam pi dakwah kepada Firaun dengan apa? Layinan, dengan lemah lembut. Tara Firaun pun Allah suruh dakwah dengan cara lemah lembut. Kita tak sampai tahap Firaun lagi. Nak abang kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatan hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah pada jalan Tuhan kamu cara yang bijaksana, hikmah. Hikmah ni bukan kata lembut-lembut dah, ikut keadaan lah. Kadang-kadang cara lembut mungkin dia tak boleh terima, cara kasar sikit. Kasar sikit. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila kamu lihat kemungkaran, ubah dengan kuasa. Kamu ada kuasa, ubah dengan kuasa.
tak mampu dengan kuasa, dengan lisan kamu, dengan kata-kata kamu, tak mampu dengan kata-kata, dengan hati kamu. Sekurang-kurangnya perbuatan maksiat benar mungkar dilakukan, sekurang-kurangnya hati kita tak suka. Jangan kita kata biar-biarlah, biar-biarlah. Jangan kita sampai disebut dengan selemah-lemah iman. Tu pun tak ada, takut-takut kita tak ada iman. Kita kena rasa sensitif. Orang-orang yang buat benda mungkar kita rasa tak suka. Dan pada masa sama kita nak kena ajak mereka supaya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati-hati orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala rakam Quran tentang kisah Firaun yang mengaku Tuhan tetapi dalam hati kecilnya meyakini apa yang Nabi Musa bawa. Tak Firaun yang mengaku Tuhan. Firaun ni jahat. Firaun ni jahat, dia mengaku Tuhan. Tapi kita nak kata jahat Firaun zaman kita pun ada tuan-tuan. Mengaku Tuhan, Tuhan Melayu, ayah pen. Kita sakan orang Melayu tuan-tuan. Kalau kata baca Quran kita orang Arab pun kalah tuan. Kita orang Melayu ni sakan-sakan. Kalau tadi baca Quran orang Arab pun kalah. Johan tiap-tiap tahun. Tapi hak mengaku Tuhan pun ada. Tuhan ayah pen. Bukan kata Tuhan, Rasul pun ada. Rasul Melayu kan dulu ni namanya Qahar yang diisa opo. Rasul Melayu ada tuan-tuan. Sakan kita orang Melayu tuan-tuan. Rasul pun ada, Tuhan pun ada. Pelik-pelik. Tapi kalau hak segi Al-Quran kita pun jorok tuan-tuan. Nak orang Arab pun kalah orang Melayu ni. Baik. Dalam satu riwayat pula, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkau mengajak mereka padanya ialah tunjang asas dan tempat tentang bab akidah. Disebut dengan awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib bagi kita untuk kita masuk dalam majlis ilmu. Dalam pihak-pihak masjid, pihak surau, pihak kerajaan menyediakan benda-benda ni mudah tuan-tuan. Kalau dulu-dulu nak mengaji payah tuan-tuan, nak kena pergi menadah di pondok, nak kena pergi menadah di sekolah dan sebagainya, lah mudah dah. Lah mudah. Lah di masjid pun boleh mengaji, duduk tengah tidur pun boleh mengaji lah dengan buat live dan macam-macam. Mudah nak mengaji. Tak ada alasan kita nak jawab di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala esok ni. Ya Allah, payah dia nak mengaji tuan-tuan. Dulu orang kata payah memang betul. Mengaji tu lampu pun tak ada. Mengaji dulu ni lampu pun tak ada. Kipas angin pun tak ada. Tidur pun atas bamban. Lah mudah dah. Dengan kipas berpuluh-puluh kipas. Bukan hanya kipas, aircon pun ada masjid kita. Dengan lampu yang berpuluh-puluh lampu, dengan kapet yang kita tak nak abang. Tapi di segi penjarakan, insya-Allah kita kelebat mengaji, kita sebelum PKP pun memang kita jaraklah. Kalau kita masjid ni tempat selamat juga. Jadi kita kena pakat-pakat mai lah tuan-tuan. Kita mai tiap-tiap malam, tengok depa hantar jadual, tiap-tiap malam ada kuliah, kita mai duduk sekurang-kurangnya walaupun tak boleh lama. Walaupun tak boleh buat panjang-panjang, tapi kita buat juga ikut SOP. Sekurang-kurangnya ada juga pengisian dalam masa 24 jam. Tak boleh isi 1 jam, tengah jam pun jadilah. Tengah jam pun jadi. Asalkan ada bukti, ada penyaksian kita. Kita berusaha untuk kita nak main, nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingat kita berhenti tantu dulu, kita ikut SOP. InsyaAllah lepas-lepas ni esok ni kita balon 2 jam pun tak apa no. Kita balon 2 jam. Lah tak boleh tuan-tuan, kita masih lagi penyekatan, kita masih kita pakat-pakat, kita kena jaga kita dengan SOP, dengan kita pakai tutup mulut, dengan penjarakan. InsyaAllah kita dapat mengelakkan benda-benda. InsyaAllah kita berhenti tantu dulu. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih, kifarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.